إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi menjadi orang yang memuliakan. Majlis-majlis ilmu masih lagi diberikan kesempatan untuk terus dapat menunaikan solat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa tuan-tuan dan puan-puan menganugerahkan kepada kita kesihatan yang baik, dan dengan kesihatan itu insya-Allah mudah-mudahan kita dapat beribadah dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati umur kita yang akan datang ni. InsyaAllah mudah-mudahan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh kelak selepas kematian kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita pada juzuk 30, masih lagi dalam surah Abasa. Hari ni kita tengok muka surat yang ke-38. Kita bermula pada ayat yang ke-33 surah Abasa. Ayat yang ke-33 daripada surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Fa idza ja'at tuan-tuan, man wajib muttasil, huruf alif iaitu huruf man bertemu dengan hamzah
pada perkataan ja'at tu dalam satu perkataan. Itu mad wajib mutasil, kita baca 4 harakat. Kalau mad jaiz, huruf mad bertemu dengan hamzah berbaris dalam 2 perkataan. Huruf mad duduk kat ujung perkataan yang pertama, huruf hamzah akan duduk di awal perkataan yang kedua. Itu mad jaiz munfasil. Tapi bila bertemu huruf mad, hamzah, alif, waw atau ya yang mati dengan huruf hamzah dalam satu perkataan, itu mad wajib mutasil. Kita baca 4 harakat. Ja'at, ja'atis sakhah. Ini satu lagi tanda panjang ni kan. Sakhah. Dulu saya pernah sebut, kalau tuan-tuan jumpa tanda panjang tu tanda macam ni kan. Yang bengkok sikit tu, kita baca semuanya 4 harakat. Selamat insya-Allah. Kecuali tanda panjang yang satu antara bentuknya macam ni. As-sakhah. Ada huruf mad, alif, kemudian lepas huruf mad tu ada huruf berbaris yang bersabdu, bertasydid macam ni. Sakhah ataupun al-haqqah ataupun dalam surah Fatihah walad dallin, ada alif, lam tu bersabdu. Kalau jumpa bentuk macam ni, iaitu ada huruf mad, kemudian ada huruf berbaris di hadapan huruf mad tu, huruf yang berbaris pula bersabdu. At-Tahiyah mesti ada tanda panjang. Yang ini kena baca 6 harakat. Dia tak boleh baca dengan 4 harakat kerana dia mad lazim. Sama ada dia mad lazim kalimi ataupun mad lazim harfi. Di sini mad lazim kalimi musaqqal. Jadi saya tak naklah sebut-sebut istilah tu, kan pening pula orang kan. Cukuplah kita tahu baca macam mana cara. Kau jumpa macam ni, kita baca 6 harakat. Mad lazim kalimi musaqqal. Sakhah. Naik sikit. Sakhah. Yauma yafirrul mar'u kena baca tebal sebab ra mati sebelumnya baris atas pada mim tu. Kena baca mar'u, tak boleh baca mar'u. Yafir kena baca nipis sebab sebelum ra tu huruf berbaris bawah. Yafirrul. Kita boleh baca yafirrul. Yafirrul mar'u min akhi. Min, nun mati bertemu dengan hamzah. Izhar halqi. Semua nun yang mati apabila ada tanda mati di atasnya jangan didengungkan. Itu izhar. Kita baca min akhi. Jadi akhi di sini mad arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4 atau 6 harakat. Akhi. Wa ummihi. Ummihi itu dengung. Ummihi tu dah dengung. Tu 2 harakat. Wa ummihi. Ni pun dah banyak kali kita sebut. Kalau jumpa ha besar ni, ha gulung ni, selepas tu ada huruf ya ataupun waw yang kecil. Macam ni huruf ya. Sebab ha tu bagi bawah. Maka kita baca dengan 2 harakat. Kecuali kalau di hadapannya ada huruf hamzah yang berbaris. Yang ini huruf waw. Kan? Kita baca 2 harakat lah. Sebab mad silah qasirah. Wa sahibatihi. Hi tu lagi mad silah qasirah juga, sama dengan ummihi. Wa bani, bani, abi, akhi. Ini semua mad arid lisukun. Likulli mri'in minhum. Likulli mri'in. Mim mati bertemu dengan ra. Ini izhar syafawi, kita baca tanpa dengung. Semua mim yang mati, kalau ada tanda mati di atasnya, kita baca tanpa dengung. Sama seperti nun. Ri'im minhum. Hamzah bagi 2 di bawah. Semua bagi 2 di bawah atau bagi 2 di atas. Kalau baris tu tak selari, tak sama kan, tak sama panjang. Itu tanda dengung. Macam ni dengung. Mad, ini bukan mad. Idgham ma'al gunnah. Imri'im minhum. Minhum izhar halqi. Nun mati bertemu dengan ha, dibaca tanpa dengung. Mim jumpa ya. Minhum yaw. Itu izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung juga. Sebab mim mati ada tanda mati. Yauma idzin
Bagi dua di bawah pada huruf zal bertemu dengan shin. Dengung tu ikhfa hakiki, sya'nui idgham ma'al gunnah. Semua tanda bagi depan, tanwin bagi depan. Kalau selari 99 itu tanda dengung. 69 tak dengung. Sya'nui yughni. Yughni tu jadi man arid disukun 2 atau 4 atau 6. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut tafsirannya. Fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datang suara jeritan yang dahsyat, yakni tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Berlaku tiupan sangkakala, manusia pun lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, begitu juga dan dari ibu dan bapanya dia lari. Wa sahibatihi wa bani, dan juga dia lari daripada isteri dan anak-anaknya. Kenapa dia lari? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kerana hari itu setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dirinya. Jadi hari itu tak ada ruang masa nak jumpa dengan orang, kerana terlampau sibuknya. Yakni kata Ustaz Ahmad Sun Haji di sini. Di sini Allah menyebutkan kejadian hari kiamat yang menakutkan, iaitu berlakunya dengan terdengar suara jeritan yang dahsyat. Itulah suara tiupan serunai sangkakala kali kedua. Hebat sangat bunyinya, hampir memekakkan telinga. Pada waktu itulah, setelah manusia dibangkitkan dari kubur, akan lari dari saudaranya. Bila tiupan tu berbunyi, semua orang bangkit, lari dari kubur, tak nak jumpa saudara. Dan juga dari ibu bapanya, isteri dan anak-anaknya. Padahal mereka adalah orang-orang yang saling dikasihi masa kat dunia dulu. Susunan mereka yang menarik, kasih sayang itu dimulai dari peringkat yang kurang dan disudahi dengan paling banyak ditumpahkan kasih sayang. Daripada saudara, mak, ayah, isteri, anak. Maka golongan yang paling dicintai oleh manusia itu ialah anaknya, lebih dari yang lain. Kemudian isteri, ayah, ibu dan saudaranya. Setiap orang dari mereka pada hari yang menakutkan itu mempunyai urusan tentang dirinya sendiri yang sangat menyibukkannya. Tidak sempat hendak memikirkan orang lain. Hingga kan Nabi SAW bersabda, tiap seorang dari mereka akan mengatakan pada hari itu, nafsi, nafsi. Diriku sendiri, diriku sendiri. Itu tafsiran secara ringkas yang dibuat, yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji dalam kitab Amrul Asir ni, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, mari kita tengok satu-satu ayat. Dan apabila datang suara jeritan yang dahsyat, ini tiupan sangkakala yang kedua. Kata Imam Qutubi, setelah mana Allah Ta'ala menceritakan tentang Amrul Ma'ash, tentang kehidupan, ayat-ayat sebelum ni kan, tentang apa ni, buah-buahan, nikmat kan, buah anggur, buah zaitun, ada kebun. Sebelum ni Allah Ta'ala cerita, falyanzurul insanu ila ta'ami, dia suruh tengok makanan-makanan kita, hal-hal dunia semua. Kan lepas Allah Ta'ala cerita hal dunia, maka Allah Ta'ala pun zakara amrul ma'ad, dia pun ceritakan hal kembalinya manusia ke akhirat. Supaya apa?
Lepas cerita dunia, cerita pula akhirat. Supaya apa? Dia tazawwadu. Supaya manusia ni hendaklah dia berbekal. Menyediakan bekalan dengan amal yang soleh. Ha? Dengan menginfakkan, kata Imam Qutubi, apa yang Allah kurniakan kepada dia. Jadi, berbekallah kita, buatlah amal soleh. Kemudian, dia dua je. Satu, amal yang kita buat. Yang keduanya, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Berupa harta, tenaga, infak kan? Infak kan. Jadi, infak ni, mana berikan, keluarkan untuk manfaat orang lain. Sebab tu disebut di sini, infak mimmam tan nabihi. Beri, infakkan apa yang Tuhan kurnia kepada kita. Otak mungkin tak ada rata, kita ada akal fikiran. Ada banyak idea-idea yang kita beri untuk taman kita, untuk surau kita, untuk sekolah kita, untuk kilang kita, untuk apa, itu bentuk infak idea. Mungkin orang tak ada idea, dia tak berapa roti nak keluarkan idea, pemikiran dia, tapi dia ada harta. Dia infakkan harta dia. Mungkin harta pun tak ada, idea pun tak ada, yang ada tulang pek koreh, badan yang besar. Bab angkat-angkat ni bab tenaga bagi kat dia. Diinfakkan tenaga. Jadi ada banyak cara infak yang kita boleh tunaikan. Laksanakan. Jadi buatlah kebaikan, kata Allah Ta'ala, sebab bila mati nanti tak ada dah pahala dah. Mati je manusia, kata Imam Qutubi, maka terputuslah pahala. Pada hari itu datang iza ja'atis sakhah ni, bila pada hari kiamat tu berlaku, sakhah ni, kata Imam Qutubi, satu tiupan, tiupan yang tasihul asma', membingitkan telinga, menyakitkan telinga, iaitu sampai memekakkan bagi orang dengar. Orang dengar tiupan tu pokak orang. Sebab apa tiupan tu kuat tu? Tiupan tu guna untuk membangkitkan manusia kembali. Dari tidur yang panjang. Tiup semua bungkeh daripada kubur masing-masing. Semua bangun daripada kubur masing-masing pada hari itu. Kan? Kata Al-Khalil rahmatullah alaih, sakhah ni maksud tiupan yang membingitkan telinga dan memekakkan telinga kerana terlampau kuat. Tak ada tiupan macam tu sebelum ni muka bumi ni. Bila kalau dengar tu jadi pokak orang. Sebab kuatnya tiupan tu, kata Syekh Khalil, Al-Khalil rahmatullah alaih. Yang itu maksud ayat faiza ja'atis sakhah. Kemudian ayat yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu manusia lari dari saudaranya. Manusia, seseorang, kita akan lari daripada saudara kita. Wa ummihi wa abi, daripada ibu kita, daripada ayah kita lari. Wa sahibatihi wa bani, daripada sahibah tu isteri kita dan anak-anak kita lari. Kata Imam Qutubi di sini, yafirul mar'u min akhi, lari pada hari itu, lari daripada menolong saudaranya dan bercakap-cakap dengannya. Kita lari tak nak tolong dah. Tak ada niat nak tolong orang dah. Hari itu nafsi-nafsi, diri aku. Kata Imam Qutubi, lari sini maksudnya lari daripada menolong dan bercakap langsung, tak nak bercakap langsung. Kerana tidak ada masa. Untuk itu, sibuknya manusia dengan diri masing-masing ketika itu. Hari itu mikir selamat kau tidak kan ni, selamat kau tidak kan ni. Lepas ni apalah jadi dah ni, lepas ni apa pula jadi ni. Itu baru kumpul di mahsyar, bangun. Kita duduk situ, tak tahu apa tu. Baru ni kah? Minggu lepas kah? Semalam? Bila? Kita di surah Haji Leman kan? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kita bahaskan ayat manusia bangun daripada kubur, berdiri di depan Allah. Sampai ulama bawakan banyak pandangan hadis-hadis Nabi. Ada yang kata 70 tahun, 100 tahun, 30 tahun, 1000 tahun. Duduk berdiri dengan tak ada apa-apa berita. Duduk berdiri, bukan duduk berdiri macam tu. Berdiri pula dengan digenangi. Apa istilah itu? Di air peluh sendiri. Dalam keadaan matahari hanya sejauh satu batu. Pada ketika itu. Sebatu je matahari. Sebatu.
Sehingga Nabi sebut ada orang yang dia di apa? Dilimpahi oleh keringat peluh sendiri, ada yang sampai buku lali, ada yang sampai rukbatai, peluh sampai rokek lutut ada sampai hikuai, sampai pinggang ada yang sampai dada ada yang sampai lomeh macam katak dalam air. Nampak kepala gitu. Bentuk-bentuk orang tu semuanya bergantung kepada amalan pada ketika itu. Disebutkan dengan jelas oleh Imam Qurtubi dalam surah apa sebelum ni. Akan datang kita jumpa. Kata disebutkan begitu. Diri dalam keadaan semua orang ada yang lomeh, ada yang sihat. Sebab matahari sebatu. Ni matahari berapa batu ni tuan-tuan sekarang ni jarak matahari daripada kita? 9 ada orang sebut kan 900 juta apa? Batu bukan. Jauh Kita ambil lah kalau 9 juta batu pun itu buka baju kita. Bila panas buka baju. Ini satu batu. Kalau tak dapat nak mikir sebatu tu panas macam mana? Balik bulan puasa esok makan lomang. Bukit tiang tu api lomang aduk kesnya. Tu dah rasa dah panas tu. Kan? Tu bawa api lomang tu. Duduk di situ. Lama tak tahu nak jadi apa lepas tu. Manusia hari tu lepas ni apa pula ni? Lepas ni apa pula ni? Lepas ni apa pula ni? Macam sidik sigaraga kena tipu Kek Piramli. Kena jual roto kedai kan. Lepas ni apa pula yang berlaku ni? Lepas pula apa pula yang berlaku ni? Itulah. Kita di mahsyar besok. Semua orang risau. Lari daripada saudara mara. Kerana apa lari tu? Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari tu kata Imam Qurtubi terlampau sibuk sehingga disebutkan sini ada pandangan mengatakan kenapa manusia lari? Satu pendapat mengatakan manusia lari hari tu kerana takut dengan tuntutan tanggungjawab daripada orang-orang lain. Kan jumpa bini-bini korban. Ni dulu lelaki ni tak berguna dulu. Dia seorang yang semayang tak ada. Tak nak jumpa. Jumpa anak lah. Ni abah kalau abah Halim semayang subuh seorang. Orang biar tidur sampai pukul 9 tadi. Takut tanggungjawab tu. Anak datang pula. Kan datang pula kan adik-beradik. Kau tu jadi abang dia. Apa yang kau cakap tadi? Kau seorang nak jadi baik nak masuk syurga. Kata nak ada. Macam-macam orang akan datang. Maka orang lari hari tu. Kata Imam Qurtubi. Kerana apa? Yafirru hazara min matalibatihim iyyahu lima bainahum minat tabi'at. Mana takut tanggungjawab kat dunia ni orang minta. Satu. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan manusia lari supaya apa? Supaya orang tak tengok susah dia gitu. Li'alla yara ma huwa fihi minasyiddah. Supaya orang tak tahu dia susah macam mana. Susah gitu. Orang semua keluh kesah. Jadi lari supaya orang tak nampak dia susah macam mana. Yang ketiga pula mengatakan, pendapat ulama yang ketiga mengatakan manusia lari hari itu kerana mereka mengetahui orang semua yang ada hari itu sedikit pun tak boleh memberi manfaat dan tak ada guna untuk diri dia. Seorang pun tak boleh bantu hari itu. Apa nak jumpa orang. Jadi orang tak nak jumpa sesiapa. Masing-masing dengan diri masing-masing. Masing-masing dengan diri masing-masing. Yauma la yughni maulan am maulin syai'a. Hari itu tidak ada gunanya orang lain bantu orang lain, tak ada. Sehingga disebut oleh Abdullah bin Tahir Al-Abhari. Kata Abdullah bin Tahir Al-Abhari, manusia lari hari itu daripada manusia lain kerana dia nampak dah kelemahan dan kurangnya kemampuan manusia dibandingkan dengan Allah yang memiliki kekuasaan untuk menghilangkan ketakutan, kesusahan pada hari itu. Kata Abdullah bin Tahir lagi, kalaulah manusia nampak apa yang dia nampak hari itu, pada hari kiamat tu, ketika di dunia dia nampak, lamma tamada syai'an ila siwa rabbih. Kalau dia tahu dulu kat dunia dia nampak apa yang dia nampak hari itu, nescaya mereka semua tidak akan berpegang dengan mana-mana makhluk sekalipun, melainkan mesti mereka menghampikan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak buat macam mana, dah kiamat kan, dah jadi macam tu, akhirnya ramai orang yang menyesal hari itu. Kata Abdullah bin Tahir Al-Abhari. Kemudian Imam Qurtubi membahaskan lagi di sini, di mana disampaikan oleh Dhahhak daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut hari itu, hari kiamat tu, yafirru Qabil min akhihi Habil. Qabil akan lari daripada saudaranya Habil.
Kan kau jumpa tanya orang sebab apa kau bunuh dia dulu. Minta tuntutan macam-macam kan. Kan? Wa Ibrahim alaihi salam min abi. Juga Nabi Ibrahim lari daripada ayah dia. Tak nak dengar kan banyak songil ayah dengan nasihat anda. Jangan sembah patung, jangan sembah patung. Hari tu ayahnya mesti nak minta tolong. Dia pun lari. Nabi Ibrahim. Wa Nuh alaihi salam min ibnihi. Itu juga Nabi Nuh dia akan lari daripada anaknya yang terbenam dalam banjir besar. Ketika mana dia seru anaknya. Ya bunayya yarkam ma'ana. Kan, wahai anakku, mainlah naik kapal sama-sama. Tak nak. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu duduk sama orang kafir. Anak sebut, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tak, aku nak pergi bukit orang paling tinggi tu, air takkan sampai, kata dia. Qala la 'asimal yawma min amrillah, kata Nabi Nuh. Hari ni tak ada orang boleh lari daripada Allah Ta'ala. Kehendak Allah. Anak dia lari juga, akhirnya anaknya mati. Besok anaknya cari Nabi Nuh. Nabi Nuh lari. Walutam min imraatihi. Nabi Lut lari daripada isterinya. Kenapa? Isterinya dulu bersekongkol dengan kaumnya ketika mana datang dua orang kecil orang malaikat yang berupa lelaki cantik. Pada zaman itu orang beramal dengan homoseksual kan. Orang lelaki suka lelaki. Kan? Isteri ni bagi tahu kaum dia. Ada orang handsome datang. Ke rumah aku tu. Kau nak kau datanglah tadi. Isteri dia beritahu. Akhirnya besok Nabi Lut lari daripada isteri ni. Nabi Adam daripada anaknya. Berkata Al-Hasan, yang pertama lari daripada ayahnya iaitu Nabi Ibrahim. Kalau ada orang lari daripada ayah, makhluk yang lari daripada ayah, yang pertama lari Nabi Ibrahim. Yang pertama lari daripada anak, kalau ada orang lari daripada anak, siapa yang pertama? Nabi Nuh. Dan juga yang lari daripada isterinya kalau ada, itu adalah Nabi Lut alaihi salam. Kerana dia tahu semuanya nanti akan minta bantuan. Termasuk juga kita tak tahu lari kot tak lari, kita pun lari daripada bini kita. Kalau kita tu sama-sama bawa isi kita, didik isi kita, okey kak? Ni kalau tak biarnya kita seorang je, besok jumpa dia cari-cari kita. Mana lelaki yang tak berguna dulu tu tak kira. Kan dia nak minta tolong. Dulu kau seorang nak jadi baik, dan kau biar tu kanting-kanting kat mana tak di kau tunjukkan, tak dia kau ajar. Jumpa kita macam-macam songil ni tuan-tuan, susah kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang susah nak lari daripada tuntutan pada hari itu, tanggungjawab kita. Sebab masa kita dekat muka bumi ni tuan-tuan, jangan sampai besok kita disusahkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Dalam muka bumi ni jarang orang sayang menyusahkan orang yang disayang. Tak ada. Ke akhirat tak akan berlaku. Terlampau susah pun orang yang kita sayang tu esok yang menyakitkan kita. Isteri kita, mungkin anak kita, adik-beradik kita, tu semua orang kita sayang tu. Sebab dalam Quran ni semua orang kita sayang. Bila kita abaikan tanggungjawab kita, ini semua besok akan menyusahkan kita di akhirat, tuan-tuan. Akan menyusahkan kita di akhirat. Hari itu kata Rasulullah, kata Allah Taala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua lagi sebab masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Kemudian di sini Imam Qutubi bawa keadaan di mahsyar tu besok bila dihimpunkan, kata satu hadis yang sahih daripada Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Hari itu dihimpunkan manusia, kata Rasulullah, di hari kiamat dalam keadaan hufah. Hufah ni berkaki ayam. Urah ni makna telanjang. Ghurlan, tak bersunat. Kita akan dihidupkan seperti mana awal dulu kita lahir. Lahir-lahir tak ada baju, telanjang, tak bersunat. Macam itulah besok kita keluar daripada kubur. Begitulah keadaannya, tiga keadaan tu. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, aku bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa' jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Macam tu ya Rasulullah, semua telanjang apa semua ni, lelaki perempuan bercampur tu. Kata Aisyah, macam mana cerita itu? Besok sebahagian lain memandang sebahagian lain. Takkah malu? Itu Aisyah sebut tu, dah semua telanjang.
Nabi sebut, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'. Hari tu, urusan hari tu terlalu sibuk, terlalu menakutkan, macam-macam perasaan ada itu sampai orang tak ada masa nak tengok ke orang lain. Tak ada masa langsung, tak ada masa nak tengok. Tak ada masa. Saya selalu sebut, hari ni temu ke bumi ni, kita tiba-tiba kerja ada anjing, tengah pakai kain, tercabut kain tu, sempit tarik kain lagi. Tu takut tu. Kan kalau lamik kan di kokah botih. Kokah tu apa ya? Bahasa apa tu? Di baham gigit kasar betul bahasa orang Seliau. Kokah ada anjing botih tu, gigit lah kan. Kita takut masa tu. Kita lari, dorang anjing 2-3 ekor. Masa kita lari tu kain jatuh, sampai tu tarik kain lagi. Sesibuk mana pun nak menyelamatkan diri tu, kita sampai lagi tarik kain. Tak ada lagi macam tu telanjang, tak ada. Ingat kain jatuh ni, mesti orang ingat. Confirm ingat. Hari tu dia terlampau menakutkan hari tu sampai orang tak terfikir pun nak tengok-tengok, nak tengok mintai bola tu. Tak ada masuk lah nak tengok. Kat dunia tu tak dapat tengok. Kau tak ada. Tak ada tengok tu. Tak ada masuk kata Rasulullah kerana terlampau dahsyat sangat hari tu sampai orang tak terfikir tu. Jadi hadis ni ada dalam sahih daripada Imam Muslim rahmatullah alaihi. Tu sebabnya sebelum sampai hari ni, tuan-tuan, kita ada tanggungjawab, kita tunaikan tanggungjawab kita. Kan? Hari ni masa kita berdiri ni, dalam satu hadis menyebutkan, Nabi sebut, Imam Qutubi menyebutkan, orang selamatnya orang, keadaan dia tenang hari tu bergantung pada keadaan bagaimana dia menunaikan solat fardu dia. Ada disebut dalam tafsir Qutubi ni surah apa ya? Naziat, ke depan ni ada lagi. Orang hari tu, orang-orang yang beriman, dia akan keadaannya tengok macam mana keadaan dia tunaikan solat fardu dia. Kok dia solat 5 waktu tu cantik dia buat, sungguh-sungguh dia buat, maka keadaannya lagi selesa. Kata Nabi, orang yang beriman di hari akhirat besok, keadaannya bergantung macam mana dia tunaikan solat fardu dia. Ketika itu dia akan dinaungi oleh zullah. Zullah ni ada naungan daripada Allah yang dia takkan jadi panas. Dia takkan jadi panas walaupun matahari sebatu jaraknya daripada kepala. Itu orang beriman. Lagi baguslah dia tunaikan solat dia, lagi baiklah keadaannya pada hari itu. Bergantung pada ibadah-ibadah kita, tuan-tuan, hari itu. Jadi sebelum mati, kita pandai-pandailah bawa diri, pandai-pandailah sediakan diri kita, tuan-tuan, untuk kebaikan-kebaikan yang buat supaya akhir nanti di akhirat, amal-amal kebajikan yang kita buat tamu ke bumi ni menyelamatkan kita. Termasuk solat kita, tu benda yang paling asas. Saya nak tunjuk pada tuan ada satu hadis yang Nabi sebut, hadis yang hasan ya, dinilai hasan baik daripada Al-Bazzar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas, bila kita mati, tuan-tuan, tak ada benda yang boleh menyampaikan, tak ada lagi pahala yang boleh menyampaikan pada kita. Padahal ketika itu kita perlukan kebaikan sebelum ditimbang di mizan untuk memastikan belah kanan kita berat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umat, selain daripada hadis idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa min salaskan, bila mati anak Adam terputusnya amalan dia, pahala dia, melainkan 3 perkara, kan? Sedekah jariah, kemudian ilmu yang diajarkan pada orang lain, kemudian doa anak yang soleh. Selain daripada itu, ada suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara yang bila manusia buat, pahalanya mengalir kepada hamba itu. Sedangkan pada ketika itu di dalam kubur selepas kematian. Masuk dalam kubur, pahala mengalir kat dia. Apa Nabi sebut? 1, Nabi sebut man 'allama ilman. Siapa yang mengajar ilmu pengetahuan. Sebab tu cikgu ni kerja yang mulia. Dia bukan nak ngaji agama dah, apa bono pun yang kita ajar memberi manfaat pada orang. Cikgu sekolah tadika, kau sekolah rendah, kau sekolah menengah, itu bukan isunya.
Isu sekarang siapa mengajar ilmu, maka itu adalah merupakan jariah, amal jariah yang mengalir pahalanya. Satu. Dia dah tujuhkan. Satu, yang mengalir pahala kepada seorang hamba itu kata Rasulullah, walaupun dah mati dalam kubur. Dalam tu duduk dalam kubur lepas dia mati. Satu, man 'allama ilman. Orang yang mengajar ilmu. Kedua, au ajra naharan. Atau dia alirkan sungai. Mana aliran sungai ni, maksud dia ni orang yang mengalirkan sungai ni buat sungai parit untuk dulu orang bertani kan, memudahkan kegunaan orang lain. Alirkan sungai. Kedua, au hafara bi'ran, ataupun orang yang menggali telaga, pigi. Zaman dulu kan orang tak ada air, padang pasir, tanah harap. Air ni perlu, penting macam minyak kat kita kat Malaysia ni. Jadi orang yang menggali telaga untuk kegunaan orang lain, dia akan pahala tu berpanjangan kan. Kemudian au gharrasa nakhlan, atau orang yang tanam kurma. Kita lah puih lah nak mencari kurma orang ah, sebatang kat 500 hukum kan. Jadi tak ada kurma, cari tanamlah pokok lain, maksudnya tanam pokok yang pokok tu akhirnya mengeluarkan hasil. Orang ambil hasil tu, selagi ada pokok tu kita mati dah, hasil ada. Kalau dulu-dulu orang dulu tu guru ni, dia mati tinggal kebun banyak ladang dia wakafkan pada masjid, pada surau kan. Jadi surau sebahagian makan, sebahagiannya jual, jadi income pula surau masjid. Ada orang buat macam ni. Selagi ada ladang tu, ada usaha kan, selagi itulah pahalanya mengalir tuan-tuan dan puan. Mengalir pada dia. Jadi tak payah tanam kurma, tanam pokok lain kan. Jadi siapa ada yang ladang 5-6 ekar tu, berilah seekar kat Ihsaniah ni. Ni saya wakaf kat Ihsaniah. Sebab banyak benar kan. 5 ekar bagi seekar kat Ihsaniah. Mati kita ni jaga tuan ladang saya ni, bagi ni. Pendapatan ladang seekar ni buatlah untuk surau, untuk apa. Kan mungkin keuntungan ladang tu seekar ya. Boli tu boli ni, berlama-lamuan benda tu kat surau ni. Dia dah mati tapi pahala jalan. Tak masuk lagi orang makan hasil dia, orang gunakan mungkin. Kan? Sebab tu orang dulu cucu adik dia bagi tanah ke orang. Lagi cantik tanah ada hasil, ada pokok. Atau orang yang tanam kurma atau pokok. Kemudian yang kelima, au bana masjidan. Bina masjid. Bina surau. Kan? Dia sama menyumbang. Ada duit dalam banyak ketulan-ketulan batu bata tu, kat situ ada duit walaupun RM10, dia duit kat situ. Au warratha mashafan, atau orang yang mewariskan, mempusakakan mushaf Quran. Yang banyak orang buat tu kan, pergi hadiah Quran dekat Mekah, kat Madinah duit tu. Kan orang baca tu bukan sikit-sikit punya orang tinggal Quran kat Mekah Madinah, bukan sikit-sikit punya orang. Juta orang. Lagi baca Quran tu kita dapatlah pahalanya. Kan? Ataupun dia meninggalkan, yang ketujuh, meninggal au taraka waladan, dia meninggalkan seorang anak, yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang sentiasa mendoakannya selepas kematian. Jadi anak-anak yang mendoakan mak ayah dia lepas dia mati, satu pahala tu untuk mak ayah. Kau berhasil mendidik anak kau sehingga anak kau ingatkan kau, dia boleh ibadah. Dia yang berdoa ni anak yang buat ibadah ya. Yang anak tak buat ibadah tak ada doa dah. Mana ada ketika anak tu nyepak bola dia berdoa, ya Allah ampunkanlah ayah aku, mak aku, tak ada dah. Yang doa ni pergi surau masjid ya. Tak ada dah masa dia main rugby, masa dia lagi-lagi tu ingat mak ayah berdoa dah, tak ada. Yang pergi surau pergi masjid lah. Jadi anak-anak yang soleh macam ni, yang berdoa kepada dia, pahala tu untuk ayah mak dia. Mengalir pada dia walaupun dia dah meninggal dunia. Itu 7 perkara tu tuan-tuan. Kita boleh pilih tu, ada banyak yang kita boleh, kita mampu buat. Kita mampu buat sama-sama untuk selamatkan diri kita di akhirat. Kemudian wujuhun yauma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Ada hari itu muka orang nampak musyriqatun mudhi'atun. Bersinar-sinar, bercahaya-cahaya. Kenapa bersinar ni? Kerana dia mengetahui dia adalah di kalangan orang-orang yang berjaya dan mendapat nikmat hari itu. Kalau dia sajuk tu kan, berdiri kat mahsyar dah tahu dah. Orang ni lomeh-lomeh, dia macam katak dalam sungai yang terbenam 4 kepala ya. Dia tengok orang sebelah tu relax, ya apa pula orang sebelah ni dah lomeh hari ni. Yang tu mana orang susah. Ada orang tu duduk sebelah. Yang ni lomeh, yang tu elok sihat. Ya kau tak ada apa-apa kau tu. Elok yang kau nampak. Masuk kat dunia ni pandailah.
buat amal. Yang ni lomeh. Yang ni mungkin pakai pinggang air palu. Yang ni mungkin pakai telinga. Yang ni mungkin terbenam tawish. Yang seorang tu rehat je deh. Orang lain keluh kesah, dia relax je. Sebab dia dah bersedia masa dia kat dunia. Jadi ada orang yang macam tu. Wujuh yang mu'izam musfirah. Hari tu ada orang, muka dia berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Ketawa pula. Gembira lagi hari tu. Orang susah hati, dia ketawa, dia gembira. Masruratun farihah. Gembira ketawa. Mustabsyirah. Bergembira dia. Mustabsyirah tu. Syukur. Kenapa syukur hari tu? Bima atahallahu minal karamah. Kerana hari tu Allah Ta'ala mulia. Dalam keadaan orang ada yang tuan nino kan. Terbenam dengan peluh masing-masing. Tapi hari tu dia duduk tenang. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memuliakan dia. Kemudian ada yang menafsirkan perkataan musfirah tu. Berseri-seri ni kenapa berseri-seri? Kata Atta' Al-Khurasani, sebab yang menjadi wajah kita berseri, kata Atta', kenapa? Min tuli maghbarat fi sabilillah. Kerana masuk ke dunia dulu, dia ni di antara orang yang berjuang di jalan Allah. Bersusah payah diri dia berjuang untuk kebaikan di jalan Allah, sehingga Allah Ta'ala jadikan mukanya di akhirat besok berseri-seri. Siapa sebut? Itu kata Atta' Al-Khurasani. Begitu juga disebutkan oleh Abu Naim. Ad-Dhahhak mengatakan, antara sebab wajah orang bersinar-sinar di akhirat besok, min asaril wudu, kerana banyaknya mereka berwuduk. Kesan wuduk. Ulama-ulama tasawuf dalam hidup dia akan pastikan sepanjang hari itu dia dalam keadaan suci. Bila kita tak ada wuduk, maknanya kita berhadas, hadas kecil. Jadi ulama-ulama tasawuf ni bagi dia satu hari itu dia nak suci je, suci batin dan zahir. Mereka selalu berwuduk. Kata Ad-Dhahhak, orang di akhirat besok wajah dia berseri min asaril wuduk, kerana kesan wuduk dia. Kerana kesan wuduk dia. Kemudian Ibnu Abbas sebut, jadi juga berseri muka sebab apa? Min qiyamil lail, kerana kesan daripada bangunnya waktu malam. Orang bangun waktu malam, maka di akhirat besok Allah Ta'ala muliakan dia dengan wajah dia yang berseri-seri. Orang kena ni orang buat baik ni. Orang sembahyang malam, orang yang selalu ambil wuduk. Nak sembahyang kau ambil wuduk kan? Ada kaitan tiga-tiga tu sebenarnya. Kan? Di mana ada satu pandangan daripada ulama dinaqalkan, dicatat oleh Imam Qutubi di sini. Kata Imam Qutubi, pandangan itu menyebutkan man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Maksud dia apa tuan? Siapa yang banyak sembahyang pada waktu malam, berseri-serilah wajahnya pada waktu siang. Siapa yang hari malam dia banyak sembahyang, hari siang dia tenang, dia rehat, dia relax, buku sorry je. Serabut nampak tu, tidur banyak nah tu kata. Kata ulama ni berdasarkan apa yang dicatat oleh Imam Qutubi. Sebab mana? Kalau nak wajah tu bersori, tak payah pakai maskara apa-apa semua dah. Tepek-tepekan pada sajuk semua. Mayanglah banyak-banyak malam, ambil malam-malam semayang, ambil wuduk banyak-banyak. InsyaAllah. Ini kata Imam Qutubi. Rahmatullah alaih. Wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan hari itu banyak juga muka-muka pada hari itu tertutup berdebu muka. Tarhaquha qatarah, ditutup lagi oleh kegelapan. Hari itu ada muka yang ditutup oleh debu, ai ghabarun wa dukhan. Debu asap tutup muka. Kemudian tarhaquha qatarah, dalam keadaan muka tu berdebu. Kemudian ditutup pula dengan kegelapan, maknanya muka tu kusam, gelap, tak ada cahaya. Ai kusufun wasawat. Waswat maknanya macam waktu gerhana gelap yo, tak ada apa-apa sorry hari tu. Hari tu. Ulaika humul kafaratul fajarah. Tu muka siapa tu tuan-tuan? Itulah muka orang-orang kafir lagi derhaka. Jadi orang-orang yang kufur dengan Allah, kafir di sudut keimanan, dia kafir dengan Allah Ta'ala. Maknanya dia engkar di sudut keimanan hatinya. Ada juga orang engkar iman, dia beriman, tapi perangainya pula suruh semayang tak semayang, suruh puasa tak puasa, suruh buat baik dengan mak ayah dia tak buat baik dengan mak ayah. Itu orang yang fajarah, yang buat benda yang fujur, yang fajir, orang yang jahat.
banyak melakukan kesalahan masa hidup dia di dunia. Jadi itulah nasib orang-orang yang berdosa yang dahaka kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Kita habis dah surah Abasa. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Di tahun hadapan, jauh lagi ni, setahun lagi. Di tahun hadapan kita akan sambung surah At-Takwir. At-Takwir ni pun ni antara surah yang paling sedap kita untuk bahaskan kan. Kerana surah ni antara yang Nabi sebut, kalau kamu nak tengok betul-betul macam mana saat kiamat berlaku, bacalah 3 surah dalam satu hadis yang sahih. Iaitu surah Takwir, surah Infitar dan surah Insyiqaq. Ini 3 surah ni dah cukup dah membayangkan kepada manusia betapa dahsyatnya berlaku hari yang dinamakan sebagai hari kiamat itu. Jadi insya-Allah tahun depan kita akan baca surah At-Takwir yang maksudnya menggulung. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Aku tak dapat jawab, saya hutang dulu tuan-tuan. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Aku ada jawapan, ada lah. Aku tak ada, hutang lah dulu. Kalau ada, besok tak ada. Ya tuan? Ya tuan? Ya sila tuan. Okey. Kedua. Ya. Okey. 2. 1. Besok di tu hadis tuan-tuan ni, hadis tu menyebutkan matahari tu satu batu tu hadis. Di hari akhirat besok matahari tu kadar sebatu tu, itu hadis. Jadi tuan tanya, adakah matahari tu matahari yang sama kat dunia tu? Okay, dalam surah Takwir nanti bila berlaku kiamat, matahari ni Allah Taala, takwir ni asal masuk perkataan dia kar ni gulung. Gulung hilang cahaya Lepas tu Allah Taala campakkan ke laut. Campakkan ke laut. Dalam surah Takwir ni nanti kita akan jumpa. Imam Qutubi sebut maksud takwir tu asalnya macam ni. Takwir ni lilitan asalnya. Lengkaran macam sorbannya, atas kepalanya. Jadi matahari tu Allah Taala macam bulat-bulat macam tu sampai hilang cahaya kan, malaikat gonyok-gonyok tu gulung-gulung tu kumpulan hilang cahaya kemudian dicampakkan ke laut. Tak ada dah matahari tu. Dah losap dah. Dah losap dah. Jadi bila kita bangkit besok ketika hari kiamat, sudah pastinya matahari yang baru. Sebab ada ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati wa barazu lillahi wahidil qahar. Pada hari ditukar bumi, langit, bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain, dan manusia itu hari itu wabarazu lillahil wahidil qahar. Mereka semua dihimpunkan di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Allah. Hari yang baru, pada hari kiamat. Setelah mati semua tiup, semua bangun. Jadi semua bondo baru. Hari itu. Kita pun baru. Jadi baru balik sampai tak bersunat. Jadi baru balik macam dulu. Itu satu. Yang kedua, tentang diharamkan orang beriman mengahwini isteri-isteri Nabi. Itu surah Ahzab ke surah Ankabut tu. Memang ada ayat tu tuan. Ayat tu saya sebut Ahzab kan, surah Ahzab. Wa ma kana lakum an tankihu wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Innahu
inna dzalikum kana indallahi azima. Tu ayat tu. Dan kamu tidak boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu juga tak boleh mengahwini isteri-isterinya selepas kewafatannya selama-lamanya. Kerana kalau kamu kahwin, inna zalikum kana indallahi azima. Kau kahwin juga, itu besar dosanya. Kenapa tak dibenarkan orang lain mengahwini Rasulullah, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana isteri-isteri Nabi itu dianggap seperti ibu kepada orang-orang yang beriman. Apa ayat tu? Surah Azab juga. Dia lama tak baca, dia tak datang tuan. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Tu dia ayat. Nabi itu, an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih utama ke atas orang beriman daripada diri mereka sendiri. Nabi lebih utama atas mak ayah kau diri sendiri. Bukan mak ayah, diri sendiri pun Nabi lebih utama daripada segala-galanya. Nabi lebih aula kepada orang-orang beriman daripada diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan isteri-isteri Nabi itu adalah ummahatuhum, ibu-ibu kepada mereka. Takkanlah nak nikah dengan mak. Jadi isteri-isteri Nabi itu dah dianggap seperti ibu kepada orang-orang yang beriman. Sebab itulah selepas itu manusia siapa-siapa pun sahabat-sahabat Nabi orang lepas itu tidak dibenarkan berkahwin dengan isteri Nabi. Kerana isteri-isteri Nabi ini ibarat macam mak kepada orang-orang yang beriman. Jadi anak tak bolehlah kahwin dengan mak. Satu lagi sebab nak memuliakan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa boleh kahwin dengan isteri Nabi. Nabi kahwin dengan isteri orang lain tak apa. Nabi pernah kahwin dengan isteri anak angkat dia. Pada saat ketika itu orang Arab mengharamkan. Jadi nampak perangai buruklah kalau seseorang kahwin dengan bekas isteri anak angkat dia. Sedangkan anak angkat tak ada kena-mengena pun dengan kita, anak angkat kita. Tak ada kena-mengena. Kahwin dengan isteri dia. Bukan dengan isteri, kalau dia perempuan pun kita boleh kahwin dengan anak angkat kita yang perempuan dan anak angkat. Kecuali tak boleh kahwin dengan anak angkat tu dengan satu sebab je. Apa sebab ya tuan? Sebab susuan. Dia anak angkat tapi dia pernah anak angkat kita tapi sebelum ni dia pernah menyusu. Bukan anak angkat dah, anak susuan nak jadi. Itu memang haram kahwin lah. Tapi kalau sekadar macam tu ya anak angkat ni boleh boleh dinikahi oleh orang lelaki. Kalau anak angkat tu perempuan, boleh orang perempuan tu kahwin dengan anak angkat tu. Kalau dia tak kahwin ni, kalau anak angkat tu lelaki, boleh. Jadi nak selamatkan, menyusulah jadi anak susuan jadi selamat. Macam Nabi kahwin dengan isteri Zaid. Allah Ta'ala rancang. Kan? Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajum fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Bila Zaid dah coraikan isteri dia, lepas itu dah habis iddah dia, maka kami Allah Taala sebut, kahwinkan kamu wahai Muhammad dengan isteri Zaid, iaitu isteri anak angkat kamu, supaya nanti tak menjadi satu dosa pula kepada orang-orang selepas kamu, umat kamu, untuk berkahwin dengan mana-mana isteri bekas anak angkat dia. Tak ada masalah. Sebab orang Arab kata dulu menganggap kahwin tu dosa besar kat dia. Padahal tak berdosa pun. Wallahu alam tuan-tuan, kita berhenti kat sini. Habis tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alaihim masyaqqata darazatihim warzuqhum minal khairi akthar mimma natlub wasrif 'anhum kulla syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.